telah merosakkan pemikiran dia yang suci tu untuk melihat politik barat. Sebab tu balik pada Oxford, idea dia jauh advance kan. Nick lah banyak pengaruhi dia. Saya gua balik. Siapa tu, Holy Grace. Saya galakkan tengok filem tu. Dia usaha William apa nama dia? Yang nak hapuskan perambaan di UK tu. Dia perjuangkan dekat House of Commons sehingga adanya act untuk haramkan perambaan. Irish guy. In fact, Holy Grace pun dia lagu Irish kan. Dia lagu apa ni, lagu rakyat Irish. William apa Allah, Dr. Mazhar selalu sebut kat dalam tulisan ni apa sebenarnya. Tak apalah. Okey, reformist orang yang cuba memperbaiki keadaan lah. Membawa keadaan kepada Islam yang sebenar. Ada satu buku. Saya kena tinggalkan buku ni juga. Kena tinggal. Tak tinggal lah. Kena cari dekat tu lah. Dekat Macfield. Tajuk buku dia dalam bahasa Arabnya At-Tajdid wal Mujaddidun. Islamic Reform and Muslim Reformist. Tak silap lah. Islamic Reformist Movements. Tulisan Maududi. Apa tajuk dia? Islamic Revival gitu kan. Itu saya galakkan baca. Dulu kalau dalam silibus usrah, itu part of silibus usrah. Dalam ikram pun saya ingat itu 03 kena baca tu. Revivalist bab tajdid. Dia bicara tentang gerakan tajdid, tentang apa tu? Mujaddidun sepanjang sejarah. Okey. Jadi, bila saya sebut reformis, dia kebanyakan merujuk kepada golongan reformis pada penghujung kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dan mostly pada kurun ke-19. Nama seperti Abdul Rahman Al-Kawakibi, pernah dengar? Dia ni asal daripada Syria, kemudian hijrah ke Mesir. Dia, di zaman ini, kritikan reformis adalah kepada tiga benda. Pertama, mereka mengkritik sikap taklid dan tidak mahu berijtihad di kalangan umat Islam. Kedua, mereka mengkritik keadaan pengamalan umat Islam kepada benda-benda khurafat, kepada benda syirik dan sebagainya. Dan ketiganya, kepada kelemahan politik umat Islam yang lebih ditujukan kepada Uthmaniyah dan juga pihak-pihak penguasa yang mereka ni autonomous daripada Uthmaniyah. Di Mesir, di Tanah Arab, di Biladus Syam dan juga di utara Afrika. Jadi bila mereka kritik tiga benda ini, yang bab kedua lebih berkaitan dengan pendidikan. Jadi pada waktu ini bermulanya seruan supaya umat Islam kembali kepada ajaran asal. Umat Islam kena belajar daripada barat beberapa isu untuk membangunkan diri mereka, dan dari segi politik kebanyakan mereka favor untuk representatif demokrasi dan juga sistem Republican. Okey, contohnya Abdul Rahman Al-Kawakibi, dia tulis dua buku. Satu buku tajuknya Ummul Qura. Ummul Qura ni merujuk kepada negara mana? Mekah. Mekah kan gelarannya Ummul Qura kan? Dia tulis satu fiction berkaitan perhimpunan wakil umat Islam daripada seluruh dunia, daripada para pemimpin, intelek, ketua agama, daripada China, daripada Indonesia, daripada Asia Tengah, Morocco, daripada negara Syam, daripada Khalij. Mereka berkumpul bincangkan tentang kelemahan umat Islam dan cara untuk mengatasinya. Dia kembali dengan dua konklusi. Umat Islam kena sistem demokrasi dan hapuskan diktatorship, dan keduanya sistem pendidikan umat Islam perlu diperbaiki. Sebab apabila umat jahil, diktator akan bermarajalela. Apabila umat terdidik, umat celik, diktator tak boleh cari makan. Okay. Dan keduanya buku Taba'i'ul Istibdad. Taba'i'ul Istibdad, The Nature of the Tyrants. Nature of the Tyrants. Dia mengkritik sistem diktatorship yang pada waktu itu dia lihat banyak berlaku dekat negara-negara Islam. Yang keduanya, Al-Afghani dan Muhammad Abduh.
Mereka buat mereka punya journal namanya Al-Urwatul Wuthqa ketika mereka bersama-sama di Perancis. Al-Urwatul Wuthqa. Di dalam karya mereka, mereka kritik cara umat Islam punya ketinggalan akidah, taklid, percaya kepada khurafat syirik, kezaliman pemerintah, pemerintah diktatorship dan lain-lain. Kemudian Usulul Islam, Muhammad Abduh. Yang mana di dalam Usulul Islam ini, sebenarnya bukan tajuk Usulul Islam, Al-Islam, Al-Islam wal-ilm wa madaniyatuhu, tak salah. Islam, knowledge dan juga civil, madaniyatuhu, civilization, macam gitulah. Okay, Muhammad Abduh kat dalam tu dia bawa idea apa? Civil state. Dia bawa idea tentang demokrasi. Dia bawa idea tentang separation between religious institution and political institution. Kemudian Rashid Reda anak murid Muhammad Abduh, dia tulis Al-Imamah wal Khilafah. Dia tulis buku ni selepas kejatuhan Uthmaniyah. Dan dia sebahagian daripada gerakan khilafah yang bermula kat India dan berakhir pada tahun 35. Dia begitu favor untuk kembalikan sistem khilafah. Tapi tahun 35 berhentilah benda tu. Dan dia ada satu kedai buku, Matba'ah Salafiyah namanya, dekat Mesir. Salafiyah yang awal, bukannya golongan Saudi ni tau. Ni golongan Muhammad Abduh, Rashid Reda dan juga Jamal Afghani. Dia Salafi, dia berbeza dengan Salafi Saudi sekarang. Salafi dulu dia progresif. Dia nak ambil idea luar. Idea demokrasi, idea apa scientific. Dia suruh belajar sciences, suruh belajar agama lain, suruh umat Islam aktif dalam politik. Dan Jamaluddin Afghani dia agak special lah. Kalau kita baca sejarah hidup dia, dia lebih kurang macam Karl Marx. Sebab apa? Dia pindah satu, bukan, janggut, itu lagi panjang anak murid dia tu. Tak, dia berpindah daripada satu negara kepada satu negara, duk kena alau. Pindah daripada India pergi ke Mesir, Mesir pergi ke Turki, Turki balik Mesir, kemudian pergi duduk kat Perancis sebab dia rebellious. Rebellion. Beza dia dengan Abduh, pada dia tak mau bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Dia kritik apa ni sistem apa ni diktator semua. Abduh kata kau nak bawa reform, kau tak boleh duk lawan aja. Sebab tu Abduh bila balik Mesir, bila dia dah tak bersama dengan dia punya Tok Guru dia lagi, dia jadi Syekhul Azhar dan dia revamp sistem pendidikan Azhar. Tapi tak lamalah Jamal Abdul Nasir sudah spoilkan sistem Azhar tu sendiri. Okay. Dan dia pernah jadi mufti Mesir. Berbeza dengan Tok Guru dia Afghani, tak lawan. Tetap lawan. Nikki Keddie, seorang daripada Russia. Dia tulis buku tentang Jamaluddin Afghani. Ada dekat library, kamu boleh pinjam lah, boleh baca. Okay. Nikki Keddie kan. Okey. Tapi yang penting Abduh dan Afghani dia propose supaya representative demokrasi dan juga republican system. Okey, reconstruction of Islamic thoughts, ini Allamah Iqbal. Ini juga dia ada sentuh tentang politik walaupun sebahagian saja. Dia banyak sentuh tentang taklid, tentang cara berilmu kepada umat Islam. Cuma satu dia punya syair yang saya galakkan anda semua baca. Ataupun malas nak baca boleh dengar kat YouTube. Syikwah dan juga Jawabu Syikwah. Ustaz Sulaiman dah biasa dengar. Dalam bahasa Parsi pun Ustaz Sulaiman pernah dengar saya baca. Nak baca sikit? Tak, boleh tengok kat YouTube nanti. Dia syikwah ni, komplain dia kepada Tuhan. Syakwah dalam bahasa Arab, syakwah, komplain kepada Tuhan. Dia komplain macam-macam kepada Tuhan. Dia kata kami dah robohkan berhala, kami dah serahkan diri, kami dah buat gini, tiba-tiba Tuhan bagi kepada kami kehinaan, kami kena jajah, kami gitu, kami gini-gini. Lepas keluar syikwah tu, ulama-ulama konservatif semua kafirkan dia. Yalah, komplain kat Tuhan. Kemudian dia buat Jawabu Syikwah.
jawab kepada keluhan dia tadi. Seolah-olah macam Tuhan reply kat dia pula. Oh, tapi reply the best. Macam mana? Kamu balik baca sendiri. Baca, cari kat YouTube. Shikwah. Shikwah. Shikwah Allamah Iqbal. Dan kalau kamu pergi ke Andalusia, jangan lupa untuk print out syair Iqbal tentang Andalusia. Itu kena baca tu. Okay. Kemudian Rasail Nur, Badi'uz Zaman Nusri, ini antara literasi-literasi. Okey, karya pemikir dan ideolog gerakan Islam kurun ke-20, kita nak habiskan. Secara ringkaslah kita sebut beberapa nama, kita akan pergi pada lepas makan nanti. Hasan Al-Banna, Malik bin Nabi, Maududi Said Kutub. Setakat ni tahu Hasan Al-Turabi, pernah kenal? Siapa dia ni? Sudanis. Okey. Dia buku dia yang terkenal apa? As-Siyasah wal Hukum fil Islam. Dan diterbitkan semula oleh Al Jazeera Publication. Tapi dalam bahasa Arab. Tapi banyak saja tulisan dia yang diterjemahkan, artikel-artikel dalam bahasa Inggeris. Kamu boleh Google. Sehingga ada 2-3 artikel yang dipublish oleh Tripartite. Okey. Tapi dia very controversial figure. Very controversial figure. Rashid Ghannouchi, kenal Okey. Dia punya magnum opus dia apa? Al-Hurriyat As-Siyasiyah fil Islam. Kebebasan politik di dalam Islam, yang merupakan tesis PhD dia. Kalau Dr. Yusof Qaradawi banyaklah buku-buku yang ditulis. Habis. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah kita berhenti dan saya serahkan semula kepada MC. Okey. Buat pengumuman lah. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan solat dahulu, kemudian makan. Solat saya rasa